Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan teruskan dengan bahagian kedua untuk matematik pengguna percukaian. Okay, untuk hari ini kita akan berfokus. Okay, 4.1 standard pembelajaran yang akan kita capai ialah kita akan mengkaji dan juga membuat pengiraan yang melibatkan pelbagai cukai. Okay, sebelum ni dalam subtopik sebelum ini cikgu dah terangkan jenis-jenis cukai yang telah kita pelajari, iaitu cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, so hari ini cikgu hanya nak fokus kepada pengiraan cukai pendapatan sahaja. Jadi 4 cukai yang lain ni cikgu akan terangkan pada subtopik yang seterusnya. Okey, bagaimana kita nak mengira cukai pendapatan? Okey, kita nak mengira cukai pendapatan. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 104 semasa penerangan cikgu. Okey, contohnya, Encik Hakimi. Encik Hakimi dia bekerja sebulan dengan gajinya RM10,000. Okey, jadi kalau RM10,000 sebulan bermaksud dalam tempoh setahun, RM10,000 darab 12 bulan, pendapatan Encik Hakimi selama setahun ialah RM120,000 setahun. Kena ingat ya, mesti pendapatan setahun. Sebab cukai pendapatan dia akan refer kepada pendapatan tahunan. Okey, bagaimana nak mengira cukai pendapatan? Okey, ada step kat sini. Okey, step pertama ialah kita akan hitung pendapatan bercukai. Step kedua, daripada pendapatan bercukai, barulah kita akan kira cukai pendapatan. Okey, bila dah dapat cukai pendapatan, kita akan tolak dengan rebate cukai. Rebate ni ada dua keadaan biasanya. Bukan biasanya lah, memang akan ada dua keadaan. Okey, bila dah tolak dengan rebate cukai, maka itu adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh individu ataupun syarikat-syarikat di Malaysia. Okey, so kita akan refer pada step pertama dahulu, iaitu kita nak hitung pendapatan bercukai. Okey, bagaimana nak hitung pendapatan bercukai? Okey, tengok kat sini warna kuning ni yang terang. Okey, pendapatan bercukai ialah jumlah pendapatan tahunan. Sebab tu cikgu suruh awak macam tadi Encik Hakimi ni kita tak akan pakai yang RM10,000 sebulan, gaji dia sebulan. Kita akan kira pendapatan tahunan dia iaitu RM120,000 setahun. So itu adalah jumlah pendapatan tahunan. Kita akan tolak dengan pengecualian cukai. Apa yang dimaksudkan dengan pengecualian cukai ni? Okey, ini adalah perbelanjaan peribadi dalam bentuk hadiah, derma, sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi. Contohnya kepada perpustakaan, okey, ataupun kepada sekolah ke. Jadi ini ialah dia boleh dapat pengecualian cukai dan biasanya soalan dia akan keluarkanlah statement dia telah membuat sumbangan, so dapat pengecualian cukai. Tolak pengecualian cukai, tolak juga dengan pelepasan cukai. Kalau pengecualian adalah sumbangan kepada kerajaan ataupun organisasi, pelepasan cukai ialah perbelanjaan persendirian atau keluarga yang tidak dikenakan cukai. Contohnya seperti insurans yang awak dah belajar kan. Insurans tu boleh tolak, ataupun perbelanjaan untuk perubatan, perbelanjaan untuk pendidikan anak-anak, semua tu diberi pelepasan cukai. Okey, so kita tengok buku teks muka surat 106. Okey, so Encik Khairul memperoleh pendapatan tahunan sebanyak pendapatan tahunan sebanyak RM125,300 termasuk allowance. Okey, diberi bahawa allowance berjumlah RM12,340 adalah dikecualikan cukai. Okey, so cikgu highlightkan perkataan di sini. Cikgu highlightkan pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan ni. Okey,
Allowance berjumlah RM12,340 dikecualikan cukai. Ini yang tolak dengan pengecualian cukai. Pada masa yang sama, dia memberi derma kepada perpustakaan. Derma kepada perpustakaan pun boleh diberi pengecualian cukai. Jumlah pelepasan. Jumlah pelepasannya pula ialah 22,500. Jumlah pelepasan mungkin perbelanjaan dia dan keluarga dia. Hitung pendapatan bercukai. So, kita nak kira hitung pendapatan bercukai. So ini adalah daripada slide yang sebelum ni. Pendapatan. So kita nak kira pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan tahunan daripada soalan kita tahu RM125,300. Pengecualian cukai, dia dapat allowance yang dikecualikan cukai iaitu 12,340. Pada masa yang sama dia memberi derma. Derma ni pun ialah pengecualian cukai pun. Dapat juga kat sini pengecualian cukai. Dan pelepasan cukai ialah 22,500. Jadi nak kira pendapatan bercukai. Jadi jumlah semua ni. Tolak dengan kat sini. Tolak semua pembelanjaan dia ni. Jadi pendapatan bercukai dia adalah 88,460. Seterusnya, hitung pendapatan bercukai dah. Kita akan tengok pula hitung cukai pendapatan. Hitung cukai pendapatan, kita perlu merujuk jadual kadar cukai. Kita perlu merujuk ke jadual kadar cukai. So cikgu dah keluarkan, ini ialah kadar cukai yang mana terdapat dalam buku teks muka surat 105. Jadi kita kena rujuk jadual ni kalau nak kira cukai pendapatan. So cikgu tunjukkan contoh balik, contoh yang sama. Encik Khairul tadi, Encik Khairul yang pendapatan tahunan dia 125,300. Yang tadi tu contoh yang sebelum ni, dalam slide sebelum ni. So kita dah kira cukai pendapatan bercukai dia ialah 88,460. So 88,460 ni kat sini hitung pendapatan bercukai. Kita keluar slide awal dulu. So pendapatan bercukai 88,460. So kita tengok dalam jadual cukai ni 88,460 dia berada dalam banjaran di mana? Banjaran pendapatan bercukai di mana? Kat sini yang cikgu dah letakkan ni. So 88,460 berada di sini. So cara nak kira cukai pendapatan, ingat kita akan refer kepada banjaran ni. Banjaran ni inilah. So nak kira cukai pendapatan. So kat sini 70,000 pertama. 70,000 pertama, cukai ni ialah, kalau kita refer jadual, ialah 4,600. So kat sini ialah 4,600. Itu untuk 70,000 pertama. Sedangkan pendapatan bercukai Encik Khairul ialah 88,460. Jadi cukai atas baki berikutnya, so 70,000 dah bayar kat sini. Jadi baki berikutnya 88,460 perlu ditolak dengan 70,000 pertama. Refer jadual cukai. So kat sini ialah kadar selebihnya ialah 21. That's why cikgu dah harapkan dengan 21%. Jadi kalau 21%, ni cikgu dah tolakkan. Kalau cikgu tukar dalam bentuk perpuluhan ialah 0.21. Jadi cukai atas baki berikutnya ialah RM3,876.60. Jadi jumlah cukai pendapatan, kena tambahlah 2 ni. Kalau cikgu tambahkan, jadi cukai pendapatan Encik Khairul ialah RM8,476.60. Ini cukai pendapatan yang Encik Khairul perlu bayar. So sekarang kita dah kira Encik Khairul tadi. So sekarang kita nak kira pada bahagian ketiga, rebate cukai. Rebate cukai ada dua keadaan. Dua keadaan iaitu RM400 diberikan kalau pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai ni yang pertama tadi, step pertama kurang daripada 35,000. Kalau kurang daripada 35,000, akan dapat rebate 400. Maksudnya boleh tolak lagi 400.
Okey, kemudian jumlah, keuntungan untuk orang yang beragama Islam sebab jumlah bayaran zakat atau fitrah, pun diberikan rebate cukai. Jadi makin banyak awak bayar zakat, banyaklah awak boleh tolak dengan rebate cukai. Cikgu keluarkan lagi contoh Encik Khairul tadi. Encik Khairul tadi kisah dia. So tadi kita dah kira, tadi slide pertama kita dah kira pendapatan bercukai dia 88,460. So slide kedua kita dah kira cukai pendapatan dia iaitu RM8,476.60. So sekarang kita nak kira rebate cukai. Nak tolak dengan rebate cukai. Andai katalah Encik Khairul membayar zakat pendapatan sebanyak 400 sebulan secara potongan gaji. So untuk rebate yang pertama, Encik Khairul tak layak dapat sebab cukai pendapatan dia ialah 88,460. Dia lebih daripada ni kan. Dia kalau kurang baru boleh dapat. So tak layak. Tapi untuk rebate kedua, Cik Khairul layak dapat. So 400 ni Cik Khairul bayar sebulan. Jadi rebate yang Cik Khairul layak dapat 400 darablah dengan 12 bulan. So maksudnya rebate yang Cik Khairul layak dapat ialah RM4,800. Jadi cukai pendapatan ni orang ni dah confused dah ni. Berapa? Cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Khairul ialah so RM8,476 tadi tolak dengan rebate yang boleh Encik Khairul dapat iaitu RM4,800. Jadi jumlah yang perlu dibayar setahun RM3,676.60 setahun. So ini adalah kisah Encik Khairul. So ini contoh 3, buku teks muka surat 107. Encik Chan mempunyai pendapatan tahunan sebanyak, pendapatan tahunan dia sebanyak 52,770. Beliau telah mendermakan. Kalau menderma dia layak dapat pelepasan cukai. Jadual di bawah menunjukkan pelepasan cukai. Pelepasan cukai dia ni, dia belanjakan semua ni layak dapat. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Chan. So kita tahu ni step dia. Perkara pertama ialah kita perlu kira hitung pendapatan bercukai. So cara kita nak kira pendapatan bercukai Encik Tan. Pendapatan bercukai dia tahunan. Ni tahunan. Tolak dengan pengecualian cukai dulu. Pengecualian cukai 300. Kemudian tolak dengan pelepasan cukai. So pelepasan cukai 9,000 kat sini. Tolak lagi dengan 5,800. Tolak lagi 1,700. Dan juga tolak lagi 4,000. Jadi pendapatan bercukai untuk Encik Chan ialah RM31,970. So ini adalah step yang pertama. Step kedua, kita akan hitung cukai pendapatan. Cikgu dah cakap tadi, kalau cukai pendapatan, kita kena refer jadual. So ni adalah jadual yang cikgu keluarkan daripada buku teks tadi. So kita tengok 31,970. So berada di, ni berada di sini kan. 31,000. Dia berada di sini. So berada di sini maksud kita kena refer jadual kat sini. So cukai pendapatan bagi 20,000 pertama. 20,000 pertama iaitu 150. So cukai atas baki berikutnya, so cukai dia 31,000. 20,000 dah dikira sebanyak 150. Jadi baki dia 31,970. Kita akan tolakkan dengan 20,000. Nak darab, refer jadual. So kat sini darabnya ialah 3, bermaksud 3%. Jadi, cikgu dah tolakkan, darab dengan cikgu dah tukarkan kepada perpuluhan. 3% ni maksud 3/100. So 0.03. Jadi cukai atas baki berikutnya ialah RM359.10. So jumlah cukai pendapatan. Bukan ini je. Jangan lupa dia dah ada 150 tadi.
So, jumlah cukai pendapatan ialah RM509.10. Okey, rebate cukai. Okey, step yang ketiga, rebate cukai. Okey, Encik Chan ada bayar zakat? Tak ada kan? Tapi jangan lupa, pendapatan bercukai Encik Chan kurang daripada RM35,000. Kurang daripada RM35,000 bermaksud Encik Chan layak dapat rebate sebanyak RM400. Kerana pendapatan bercukai kurang daripada RM35,000. Jadi, berapakah cukai pendapatan yang perlu dibayar? Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar, okey, RM509 tolak dengan rebate. Jadi Cik Chan hanya perlu membayar RM109.10 untuk setahun. Baiklah, seterusnya kita akan tengok potongan cukai bulanan. Okey, dalam buku teks muka surat 107. Potongan cukai bulanan, okey, dia adalah potongan cukai. Okey, contohlah tadi ada orang tu kena bayar cukai sebanyak RM10,000 setahun. Jadi terlampau banyak untuk bayar sekaligus. Jadi dia akan jumlah bayar secara bulanan. Berdikit-dikit bayar secara bulanan. Jadi contohnya dia boleh bayar secara bulanan berdasarkan jadual potongan cukai bulanan ataupun kaedah pengiraan berkomputer PCB yang disediakan oleh lembaga hasil dalam negeri. Okey, kita dah belajar minggu lepas kan, cukai pendapatan diuruskan oleh LHDN. Okey, seterusnya jadi sekarang ni kita nak tengok, okey, PCB ni kita nak tengok pengiraan dia lah. Okey, so PCB ni kalaulah bulan-bulan dia dah bayar. Jadi akhir tahun, okey, akhir tahun dan awal tahun kita akan kira cukai pendapatan untuk setahun tu, untuk setahun. Andai katalah dia dah bayar PCB ni, jika cukai pendapatan yang dikira lebih daripada PCB yang dia bayar tiap-tiap bulan, jadi pembayar cukai tu kena top up. Kena tambah cukai yang tak cukup tu kepada LHDN. Tetapi, kalaulah dia bayar cukai bulan-bulan tu, tiba-tiba kurang, maksud cikgu, cukai yang dikira tu kurang daripada yang dia bayar bulan-bulan, jadi LHDN akan kembalikan balik duit tersebut kepada pembayar cukai. Okey, cikgu keluarkan lagi kisah Encik Khairul tadi. So tadi kisah Encik Khairul. Okey, jika PCB, maksudnya Encik Khairul bayar cukai bulanan sebanyak 310 telah ditolak daripada gajinya. Maksudnya setiap-tiap bulan Cik Khairul ni bayar cukai bulanan 310. Adakah PCB tersebut tidak mencukupi ataupun terlebih bayar? Okey, so tadi kita dah kira cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Cik Khairul ialah RM3,676 setahun. Okey, tadi yang kisah Cik Khairul kan? Okey, so kita nak kira jumlah PCB yang telah dibayar. Okey, jadi 310 ni adalah sebulan. Jadi kalau setahun kita akan darabkan dengan 12 bulan. Jadi untuk setahun Cik Khairul telah membayar sebanyak RM3,720 setahun. Okey, jadi jumlah pendapatan yang kita kira RM3,676 setahun. So dah terlebih atau terkurang. Jadi Cik Khairul sebenarnya dah bayar lebih daripada yang sepatutnya. Jadi Encik Khairul telah membayar cukai pendapatannya. Jadi kalau kira lebih adalah lebih RM43.40. Okey, so RM43.40 pun duit. Jadi LHDN Malaysia dia akan mengembalikan lebihan tersebut. Okey, ini adalah soalan buku teks muka surat 121 soalan 15. Okey, so kalau baca soalan kat sini, pendapatan tahunan Puan Aida, okey, pendapatan tahunan Puan Aida ialah RM84,400. Okey, dia menuntut pelepasan cukai bagi individu, okey, dituntut RM9,000. Insurans dan KWSP RM7,000. Gaya hidup RM1,200. Okey, insurans perubatan RM2,800. Perbelanjaan rawatan ibu bapa RM2,100. Dan seorang anak berumur 18 tahun ke bawah yang belum berkahwin RM2,000. Puan Aida telah membayar zakat. Okey, zakat ni rebate, jadi tak boleh tolak awal-awal.
nanti rebate. Okay, cikgu warna merah dulu. Bayar zakat 600 setahun. Okey, soalan A, hitung pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Bukan cukai pendapatan yang perlu dibayar. Hitung pendapatan bercukai. Di mana pendapatan bercukai ni ialah pendapatan bercukai tahunan tolak dengan pengecualian. Tapi tak ada kan? Dia tak ada pengecualian. Dia ada pelepasan saja. So, tolak dengan 9,000. Tolak dengan 7,000. Gaya hidup 1,200. Dan juga insurans perubatan 2,800. Perbelanjaan rawatan ibu bapa 2,100. Dan juga untuk anak dia 2,000. Jadi, pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai Cik Aida, Puan Aida ialah 60,300. Itu untuk A. Untuk B, hitung cukai pendapatan. Cukai pendapatan kita kena rujuk jadual. Maaf ya, cikgu dah terpaksa kecilkan sikit. So 60,300. Kita tengok 60,300 berada di kolom sini. Berada di kolom sini. So, cukai pendapatan, cukai bagi, tengok kat sini, 50,000 pertama ialah 1,800. Baki berikutnya, so cukai pendapatan yang dia kena bayar, pendapatan bercukai dia 60,300, tolak baki 50,000 tu, darab dengan, banjaran ni ialah 14% kan? Darab 14%. Cikgu dah tolakkan dan darab dengan 0.14. So, 1,442. Jadi, cukai pendapatan, tambahkan iaitu 3,242. Tapi awak jangan lupa, cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita ada satu step lagi, rebate cukai. Rebate cukai pertama, Puan Aida tak layak dapat sebab dia lebih daripada 35,000. Tapi Puan Aida bayar zakat sebanyak RM600. So, 600 pada tahun tersebut ya. Bukannya dia nak cakap 600 sebulan pada tahun tersebut. Jadi RM3,242 tolak dengan 600. Jadi jumlah cukai pendapatan yang dia perlu bayar 2,642. Itu untuk soalan B. Untuk soalan C, jika PCB, cikgu dah terangkan tadi PCB ni ialah cukai bulanan. Sebanyak 450 telah ditolak setiap bulan daripada gaji dia. Adakah Puan Aida perlu membuat bayaran cukai pendapatannya? So kita kira jumlah PCB yang Puan Aida telah bayar, RM450 darab dengan 12 bulan. So Puan Aida telah membayar 5,400 setahun. Jadi adakah Puan Aida perlu bayar lagi cukai pendapatan? Tidak, Puan Aida tidak perlu membuat bayaran cukai pendapatan sebab PCB dia dah bayar melebihi cukai pendapatan. LHDN akan pulangkan baki dia. Berapa Puan Aida dapat? 5,400. Tolaklah dengan jumlah yang sepatutnya dibayar. Ada baki kan? Banyak tu. Jadi Puan Aida akan dapat kelebihan duit dia daripada LHDN. Baiklah, itu sahaja untuk tajuk cukai pendapatan. Cikgu harap awak dapat siapkan latihan yang diberi. Terima kasih.